Presiden Trump baru sahaja menamatkan lawatan penting ke China dengan isu Iran mendominasi perbincangan. Oleh kerana China adalah pembeli minyak utama Iran, Trump memberi isyarat bahawa memisahkan Beijing daripada Tehran boleh membantu menamatkan perang sambil memberi amaran bahawa rancangan ketenteraan sudah bersedia jika diplomasi gagal. Sementara itu, Israel sedang memfailkan saman besar terhadap New York Times berhubung satu artikel pendapat yang menuduh askar IDF melakukan keganasan seksual. Teruskan bersama kami, Jerusalem Minute akan datang selepas ini. Selamat kembali ke Jerusalem Minute di JNS TV. Saya Josh Haston bersama Alex Trayman. Alex, gembira dapat melihat anda kembali di studio. Saya ingin bercakap tentang perjalanan anda sebentar lagi. Tetapi terlebih dahulu, mari kita fokus kepada lawatan Presiden Trump ke China pada hari Jumaat lepas, di mana beliau menegaskan hubungan dengan Beijing semakin baik, walaupun terdapat perbezaan ketara mengenai Iran, Taiwan, perdagangan dan isu-isu lain. Pegawai-pegawai Amerika Syarikat menggesa China untuk mendesak Iran supaya menamatkan peperangan dan mengembalikan kebebasan navigasi di sana. Apa yang kita tahu secara khusus mengenai lawatan Presiden ketika ini berkaitan dengan Iran? Sudah tentu, ia sangat memberi kesan kepada Israel. Saya rasa sangat penting untuk faham bahawa di papan catur global, Trump, China berada di sebelah bertentangan papan catur itu. Banyak langkah yang sedang diambil di Timur Tengah, di Venezuela dan di tempat lain dalam satu cara atau yang lain berkait dengan China. Ada banyak perkara untuk Trump bincangkan. Bukan satu kebetulan bahawa Trump pergi ke China ketika keadaan tenang di Iran. Bahawa tidak akan ada operasi ketenteraan yang disambung semula sehingga Trump kembali ke Amerika Syarikat dan lawatan itu sudah berlalu. Sudah tentu, Taiwan, tarif ini adalah isu yang sangat penting. Dalam beberapa hal, isu Iran bukanlah sesuatu yang Trump benar-benar mahu hadapi. Tetapi jelas, jika Selat Hormuz ditutup, itu memberi kesan yang lebih besar kepada China berbanding Amerika Syarikat. China, saya pasti sangat tidak berpuas hati dengan hakikat bahawa pembekal minyaknya pada harga diskaun Iran tidak lagi mampu membekalkan minyak tersebut. Sekarang, pada masa yang sama, untuk Xi Jinping, Presiden Trump mahukan banyak perkara daripadanya. Jadi, apabila dia melihat papan catur globalnya dan semua isu yang mungkin Trump mahu kompromi, isu Iran barangkali yang paling mudah untuk diberi kelonggaran kerana Iran sudah musnah, betul? Trump telah keluarkan buah catur itu dari papan. Dan pada ketika ini, China tidak akan bersusah payah untuk cuba menyelamatkan bahagian papan di sini. Maksud saya, ini seperti kos hangus sahaja di sini. Ia seperti memasukkan wang ke dalam aset yang susut nilai yang saya rasa China tidak akan lakukan. Jadi ini memberi peluang kepada Xi Jinping untuk berkompromi dalam isu tersebut. Dan mungkin itu merugikan Trump dalam beberapa isu lain kerana Xi Jinping berkompromi dalam isu ini. Jadi sudah tentu ia berkaitan dengan apa yang berlaku di Selat Hormuz. Kita ingin melihat apa yang akan berlaku di sana. China mempunyai kepentingan untuk memastikan ia dibuka. Dan kenyataan yang kita dengar daripada beliau adalah seiring dengan keinginan untuk membantu Presiden Trump dan menamatkan konflik ini, satu konflik yang China sememangnya mahu tamatkan secepat mungkin. Jadi Presiden sebenarnya berkata bahawa China berjanji untuk tidak menghantar peralatan ketenteraan ke Iran dan menyatakan ini adalah satu kenyataan yang besar. Mari kita saksikan klip ini. Beliau berkata, beliau tidak akan memberikan peralatan ketenteraan. Itu satu kenyataan yang besar. Beliau berkata begitu hari ini. Itu satu kenyataan yang besar. Beliau berkata begitu dengan tegas. Tetapi pada masa yang sama, beliau berkata, Anda tahu, mereka membeli banyak minyak mereka di sana dan mereka ingin terus melakukannya. Beliau ingin melihat Selat Hormuz dibuka. Jadi Presiden berkata begitu, tunggu sebentar. Saya tidak pasti sama ada video itu sepadan dengan apa yang saya katakan. Tak mengapa, teruskan saja. Baiklah. Saya mahu bercakap tentangnya. Kita akan bincangkan tentangnya. Okey? Jadi sekali lagi, adakah kita percaya bahawa China akan menjauhkan diri daripada pengaruh Iran pada ketika ini? Kalau anda lihat apa yang Trump katakan bahawa Xi Jinping telah berjanji, iaitu tidak akan menghantar senjata ke Iran. Jadi mudah untuk Xi Jinping berkata kepada Trump dan apa yang saya mahu daripada anda sebagai balasan ialah supaya tidak menghantar senjata ke Taiwan. Yang mana? Amerika telah menghantar banyak senjata untuk mewujudkan pencegahan agar China tidak menyerang Taiwan.
yang bagi Amerika dalam banyak cara adalah isu yang jauh lebih penting dan serius berbanding isu Iran. Jadi jika China mempunyai matlamat untuk melihat kurang senjata AUKUS dihantar ke Taiwan, maka agak mudah bagi mereka untuk berpatah balik dan berkata, "Hey, inilah yang kami mahukan." Dan kami tidak akan menghantar senjata ke Iran. Pada masa yang sama, Alex, Presiden di Truth Social pada Jumaat lepas, mencadangkan bahawa pemusnahan ketenteraan terhadap Iran akan diteruskan. Mungkin merujuk kepada fakta bahawa kita mungkin akan melihat AES bersama Israel pada masa yang sama menyerang Iran. Presiden juga berkata mungkin beliau akan bersetuju dengan pembekuan selama 20 tahun dalam program nuklear Iran. Mari kita saksikan klip ini. 20 tahun tidak cukup untuk Anda. Ia mesti lebih lama. Tidak. 20 tahun sudah cukup. Tetapi tahap jaminan daripada mereka tidak mencukupi. Dalam erti kata lain, ia mestilah benar-benar selama 20 tahun. Jadi kita ada isu 20 tahun dan juga uranium yang diperkaya yang nampaknya Iran tidak mempunyai teknologi untuk mengeluarkannya. Presiden mencadangkan bahawa AS atau bahkan China boleh membantu dalam mengeluarkan uranium yang diperkaya itu. Baiklah, mari kita bincangkan dua perkara ini secara berasingan. Saya percaya bahawa Presiden sekurang-kurangnya dari segi psikologi mahukan satu perjanjian. Pada akhirnya, anda sama ada itu satu perjanjian yang dicapai oleh orang Iran sebelum ini. Terdapat tindakan ketenteraan semula atau yang lebih mungkin, dan kita akan bincangkannya sebentar lagi, iaitu tindakan ketenteraan semula. Tetapi pada akhirnya, anda akan mendapat sejenis perjanjian. Jadi, bagi Trump, jika dia mendapat 20 tahun janji dari Iran untuk tidak memiliki senjata nuklear, itu adalah satu tempoh yang sangat lama dari sudut pandangan orang Amerika. Sudah tentu dari sudut pandangan Iran, mereka bermain untuk jangka masa panjang. 20 tahun mungkin tidak terlalu lama. Apa yang Trump katakan adalah sangat penting. Maksudnya, perlu ada jaminan bahawa selama 20 tahun anda tidak melihat sebarang usaha untuk memperkayakan uranium dengan lebih lanjut. Dan ini sedikit berbeza daripada JCPOA kerana apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu dan bekas Duta Besar AS Ron Dermer ialah dalam JCPOA asal terdapat klausa tamat tempoh yang pada dasarnya membuka jalan kepada senjata nuklear Iran. Tetapi perbezaannya ialah pada masa itu, Iran sudah mempunyai semua infrastruktur nuklear yang diperlukan. Sudah diketahui bahawa mereka telah pun mempunyai uranium yang diperkaya sehingga 60% yang boleh dengan sangat cepat dipertingkatkan ke grade senjata, iaitu 90% pengayaan. Jadi bagi Trump, apa yang dia katakan ialah, baiklah, kita akan ambil masa 20 tahun. Tetapi sebab mengapa ia akan mengambil masa 20 tahun ialah kerana Iran tidak mempunyai program nuklear. Semua kemudahan nuklear telah dimusnahkan. Semua saintis nuklear, ketua saintis nuklear telah dibunuh. Jadi dalam masa 20 tahun, mereka perlu bermula dari awal. Sekarang pada masa yang sama, Iran boleh berjanji bahawa mereka tidak akan melakukan apa-apa selama 20 tahun. Israel boleh membalas dengan berkata, baiklah, ada perjanjian untuk 20 tahun. Tetapi jika selepas 20 tahun kami melihat anda mula membina program nuklear anda semula, kami akan menyerangnya sekali lagi. Jadi, 20 tahun jika anda mendapat gencatan senjata selama 20 tahun dan jaminan selama 20 tahun. Di mana Amerika Syarikat, IAEA, Israel boleh memastikan bahawa Iran tidak membangunkan program nuklear. Maka anda terima perjanjian itu sekarang juga, kerana itulah yang sedang ditawarkan. Dan anda berharap bahawa selepas 20 tahun tanpa sebarang program nuklear, anda boleh kembali dan mengancam sekali lagi untuk mengenakan sekatan yang sangat ketat jika mereka menuju ke arah senjata nuklear. Jadi anda berharap bahawa selepas 20 tahun anda akan mempunyai cukup pengaruh dan insentif supaya mereka tidak kembali kepada program nuklear. Jadi Alex, dengan semua itu berlaku di latar belakang, secara praktikal di sini dan sekarang, kami diberitahu pada hujung minggu laporan yang menunjukkan bahawa Israel dan Amerika Syarikat sedang menjalankan persiapan paling intensif setakat ini untuk memperbaharui serangan ke atas Iran, mungkin seawal minggu ini. Apa yang kita tahu? Apa yang boleh kita sahkan? Apa yang sedang berlaku di sini? Sebenarnya ada banyak spekulasi. Anda tahu, kita melihat artikel berita di pelbagai saluran, ada yang boleh dipercayai sekarang, ada juga yang boleh kita gabungkan maklumatnya. Tetapi anda memang dengar kenyataan daripada pegawai-pegawai Israel bahawa mereka percaya perang akan berlaku tidak lama lagi. Dan untuk Trump, sudah tentu, matlamat pertama dan paling penting ialah memulihkan aliran kapal melalui Selat Ramus dan memastikan ia berterusan.
Tanpa sebarang tol Iran di selat itu, tanpa sebarang ancaman Iran untuk membahayakan kapal dengan bot laju atau kaedah lain. Jadi operasi pertama pasti akan menjadi untuk menghapuskan semua bot laju itu bagi memastikan kapal-kapal boleh keluar masuk Selat Ramus kerana Trump tidak boleh membiarkan keadaan seperti itu. Dia boleh memutuskan untuk berundur daripada isu nuklir itu. Dia boleh memutuskan untuk berundur daripada perubahan rejim. Dia tidak boleh berundur daripada Selat Ramus kerana sekutunya seperti di Emiria Arab Bersatu, Arab Saudi dan Qatar, mereka juga bergantung kepada aliran minyak. Orang Eropah bergantung kepada aliran minyak melalui Selat Ramus. Ini adalah situasi yang Trump sebabkan dengan tindakan ketenteraan Epic Fury. Jadi dia perlu selesaikannya. Itu adalah matlamat nombor 1. Matlamat nombor 2 ialah uranium yang diperkaya. Saya percaya bagi Israel, kita dengar Perdana Menteri Netanyahu berkata beberapa minggu lalu bahawa pada ketika ini matlamat nombor 1 bagi Israel ialah mengeluarkan uranium yang diperkaya itu. Kerana dipercayai walaupun pada tahap 60% uranium diperkaya, ia menjadikan Iran hampir kepada membangunkan bahan grade senjata. Tetapi juga potensi untuk mencipta sejenis bom kotor yang mungkin bukan nuklear tetapi boleh menyebabkan kerosakan yang sangat besar. Jadi anda perlu keluarkan itu. Jelas sekali Presiden lebih suka jika ada sebarang perjanjian dengan Iran supaya Iran pada dasarnya akan berundur. Sementara Amerika Syarikat dan rakan-rakan masuk untuk mendapatkan apa yang Presiden Trump panggil sebagai debu nuklear, uranium yang diperkaya 60% yang dipercayai tertanam di bawah tanah. Tetapi jika Iran tidak mahu menandatangani perjanjian untuk membenarkan Amerika Syarikat masuk, maka saya percaya bahawa Israel dan Amerika Syarikat telah bersiap dengan operasi khas untuk masuk dan mengambilnya secara paksa. Jadi apa yang sebenarnya perlu dilakukan ialah menempatkan tentera di lapangan. Anda perlu menempatkan tentera di lapangan untuk melindungi mereka yang masuk ke sana. Bekerja untuk mengeluarkan uranium yang diperkaya itu. Ia ada operasi yang sangat sensitif dan anda perlu pastikan tiada lelaki bersenjata Iran yang mendekati kawasan itu. Jadi nampaknya memang akan ada tentera di darat. Dan pada masa yang sama, selagi anda beroperasi, apabila anda bercakap tentang membuka Selat Ramus, anda sedang beroperasi di dalam Iran untuk mendapatkan uranium yang diperkaya itu. Saya percaya anda akan melihat Israel dan Amerika Syarikat menyerang beberapa fasiliti peluru berpandu balistik lain yang telah mereka kenal pasti sepanjang tempoh gencatan senjata ini. Dan gencatan senjata itu telah memberi peluang kepada Israel dan Amerika Syarikat untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan risikan yang lebih baik. Jadi pada ketika ini, saya percaya terdapat beberapa lagi sasaran ketenteraan tambahan yang mereka ingin serang. Mungkin mereka juga mahu menyingkirkan beberapa pemimpin utama yang telah menentang perjanjian itu. Atau dari segi mengekalkan kawalan IRGC ke atas negara itu. Jadi anda mahu membawa keadaan lebih hampir kepada perubahan rejim. Jadi ini adalah operasi yang saya percaya boleh berlangsung selama beberapa minggu. Saya tidak percaya ia akan berlangsung selama 6 minggu seperti operasi pertama. Memang ada mentaliti bahawa anda mahu masuk dan keluar secepat mungkin. Tetapi idea bahawa ini boleh berlangsung 2 hingga 3 minggu, satu lagi perkara yang boleh berlaku dan ini telah dilaporkan oleh beberapa sumber ialah Amerika Syarikat boleh menawan Pulau Kharg, iaitu pulau yang terletak jauh di Teluk Parsi di mana Iran sebenarnya mengeksport sebahagian besar minyaknya dari situ. Jadi ini adalah beberapa perkara yang boleh berlaku. Bagi Israel dan rakyat Israel mengatakan bahawa perkara ini boleh berlaku pada bila-bila masa. Ia boleh berlaku dalam beberapa hari akan datang, ia juga boleh berlaku dalam minggu hadapan. Jadi kita hanya perlu tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Kita akan lihat apa yang berlaku. Saya ingat ketika itu adalah perayaan Paskah semasa gencatan senjata awal apabila nampaknya tiada perjanjian akan dicapai. Dan kemudian pada saat-saat akhir ada perjanjian dicapai. Jadi kita perlu lihat bagaimana perkara ini akan berjalan minggu ini. Anda tidak akan dapat mencapai perjanjian melainkan ada tekanan ketenteraan yang sangat-sangat kuat. Maksud saya, Perdana Menteri Netanyahu berkata bahawa anda perlu berunding di bawah tembakan. Dan saya cenderung untuk bersetuju dengan penilaian itu. Tetapi di sini, Presiden Trump beliau memilih untuk gencatan senjata. Tetapi terdapat ancaman yang sangat nyata mengenai tindakan ketenteraan yang mungkin berulang. Jadi, hanya apabila ancaman ketenteraan itu sangat-sangat kuat dan hampir berlaku, dan jari anda pada dasarnya sudah berada di butang. Itulah ketika anda berpotensi boleh mencapai suatu bentuk persetujuan.
Dan saya tidak mewakili semua rakyat Israel, tetapi saya tahu ramai rakyat Israel sanggup kembali ke tempat pelindungan bom jika itu bermakna ancaman Iran sangat berkurangan, terutamanya ancaman nuklir, peluru berpanu balistik, dan semua itu. Kami adalah bangsa yang tabah, jadi kita akan lihat apa yang berlaku minggu ini. Pada masa yang sama, Alex, Anda ada sebut beberapa minit tadi tentang UAE. Semua laporan ini keluar dalam beberapa hari lepas bahawa Perdana Menteri Netanyahu dan kaki tangannya telah melawat UAE semasa perang dengan Iran. Kami kemudian diberitahu bahawa Ketua Staf IDF, Ketua Shin Bet dan, saya percaya, Ketua Mossad semuanya telah melawat UAE di tengah-tengah perang dengan Iran. Semua ini didedahkan dalam beberapa hari lepas. Apa yang kita tahu tentang lawatan-lawatan ini? Sejauh mana pentingnya lawatan tersebut? Apa yang telah dibincangkan? Apa yang kita tahu setakat ini? Baik, pertama sekali kita lihat bahawa pejabat Perdana Menteri berkata Perdana Menteri telah membuat lawatan rahsia ke Emirat Arab Bersatu. Dan kemudian Ziv Agmon yang pada masa itu merupakan pemangku ketua staf telah meletak jawatan selepas beberapa kenyataan yang dikeluarkan olehnya. Kita tak perlu bincangkan itu, tapi dia telah meletak jawatan. Dan kini dia telah mengeluarkan maklumat yang mengatakan bahawa Netanyahu disambut dengan penghormatan yang biasanya diberikan kepada raja. Dan dia memberikan butiran bahawa putera mahkota Iran, Sheikh bin Zayed, sebenarnya memandu sendiri Netanyahu dengan kereta pribadinya dari lapangan terbang ke istana. Juga telah didedahkan bahawa Israel semasa lawatan itu berjanji untuk memberikan satu bateri pemintas Iron Dome. Dan sebelum ini telah dilaporkan bahawa Israel mungkin telah menghantar satu bateri Iron Dome yang saya rasa adalah satu isyarat yang luar biasa dan sesuatu yang Israel perlukan. Mereka memerlukan semua Iron Dome yang mereka ada. Tetapi Emirat Arab Bersatu sebenarnya menerima lebih banyak serangan daripada Iran berbanding Israel. Jadi untuk Israel dapat menyediakan teknologi itu kepada Emirat Arab Bersatu merupakan satu isyarat yang sangat penting yang mungkin telah menyelamatkan nyawa di dalam Emirat Arab Bersatu. Dan lawatan itu sendiri saya rasa benar-benar menunjukkan bagaimana beberapa negara Arab ini memandang ke arah Israel. Terdapat laporan sebelum ini dan saya melihatnya dalam Times of Israel. Mereka mempunyai satu rencana penuh tentang bagaimana semua negara di Timur Tengah marah kepada Israel kerana perang ini. Negara-negara ini mahu Israel melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka mahu Amerika Syarikat menyelesaikan tugas ini. Jadi menjadi tuan rumah kepada Netanyahu saya rasa adalah satu isyarat yang sangat penting yang menunjukkan kedudukan Netanyahu dalam konteks Timur Tengah yang lebih luas dan bagaimana negara-negara ini semakin berpaling kepada Israel. Ini petanda yang sangat-sangat baik apabila kita melihat tahap kerjasama sebegini. Dan bahawa perjanjian Abraham iaitu perjanjian normalisasi yang ditandatangani antara UAE, Bahrain dan Israel masih kukuh walaupun di tengah-tengah konflik ini. Alex, beralih topik di sini. Awak dan saya sama-sama tahu betapa pentingnya pertempuran media yang sedang berlaku, memastikan fakta yang betul. Itulah sebabnya Jainis wujud. Namun, New York Times beberapa hari lalu telah menyiarkan satu rencana pendapat oleh Nicholas Kristof, salah seorang penyumbang mereka di sana, salah seorang penyumbang kanan mereka. Dengan semua tuduhan terhadap Israel ini, termasuk anjing Israel merogol tahanan Arab di penjara, Israel kini mengambil tindakan undang-undang terhadap New York Times berkenaan rencana itu. Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar mengumumkan pada hari Kamis lalu pemfailan saman terhadap New York Times kerana menerbitkan bukan semua berita yang layak untuk dicetak. Apa yang mereka panggil sebagai salah satu pembohongan paling keji dan terpesong yang pernah diterbitkan terhadap negara Israel. Dan inilah kedudukan kita sekarang. Jadi ada banyak perkara yang perlu dibongkar di sini. Yang pertama ialah masa cerita ini didedahkan. Israel telah mengeluarkan satu laporan yang sangat tebal mengenai penderaan seksual yang berlaku pada 7 Oktober dengan ribuan saksi, gambar, video, dan rakaman yang didokumenkan yang menunjukkan tahap keganasan seksual yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober. Jadi tidak mengejutkan apabila pada minggu yang sama Israel mengeluarkan laporan penuh mengenai skop dan tahap penderaan seksual yang dilakukan oleh Hamas.
bahawa Nick Kristof akan menerbitkan satu laporan di New York Times yang mengatakan bahawa sebenarnya penderaan seksual sedang dilakukan oleh Israel. Ia bertujuan untuk memesongkan, mengalihkan perhatian dan menidakkan laporan sebenar yang telah dikeluarkan oleh Israel. Sekarang, kolom Nicholas Kristof pada dasarnya mempunyai 14 sumber. Nampaknya sangat sedikit semakan fakta dilakukan. Ke-14 sumber itu memang diketahui memberikan maklumat tersebut. Dan beberapa organisasi yang dipetik itu adalah organisasi anti-Israel yang terkenal. Jadi, saya rasa hakikat bahwa Kristof terus mengatakan bahwa anjing-anjing itu sebenarnya terlibat dalam penyalahgunaan seksual adalah sesuatu yang menguntungkan. Karena jika dia tidak mengatakannya, saya rasa akan menjadi lebih sukar untuk Israel mengalihkan perhatian daripada apa yang dilakukan oleh Nicholas Kristof. Tetapi hakikat bahawa dia pergi sejauh itu, dia pada dasarnya mencipta apa yang orang Israel panggil sebagai salah satu fitnah darah terburuk dalam sejarah moden. Tetapi ini memang satu tempoh penuh dengan fitnah darah. Dakwaan pembunuhan beramai-ramai itu adalah satu fitnah darah. Itulah sebenarnya maksudnya. Ia adalah fitnah darah. Mendakwa Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan bahawa Israel lah yang melakukan penderaan seksual. Apa maksudnya apabila Menteri Luar dan Perdana Menteri mengumumkan saman? Kita perlu lihat bagaimana bentuknya. Kita tidak tahu apakah mekanisme bagi sebuah negara untuk menyaman seorang wartawan atau sebuah penerbitan. Jadi kita perlu tunggu dan lihat. Jika saman ini benar-benar diteruskan, dan apakah ganjaran atau hukuman yang berpotensi untuk kolom seperti itu? Dengar sini, Anda tahu, kita pernah dengar sebelum ini bagaimana Israel dituduh atau Mossad secara khusus melatih ikan lumba-lumba untuk menjadi perisik bagi Israel. Kita pernah dengar Israel menggunakan sejenis sistem laser angkasa, semua fitnah keji seperti ini. Tetapi yang ini mungkin paling melampau. Anda tahu bahwa Israel melatih anjing-anjing ini untuk merogol tahanan. Tetapi Anda tahu, New York Times sebenarnya melihat satu protes di luar pejabat New York Times baru-baru ini terhadap liputan mereka mengenai ruangan ini. Jadi ya, dan saya sedang melihat, Anda tahu, New York Times mereka memuat naik artikel ini di X dan saya sedang membaca komen-komen tersebut. Dan kemudian, Anda tahu, seseorang menulis dalam salah satu komen, saya pun tak ingat siapa, dan saya tak pasti sama ada ia sumber yang boleh dipercayai atau tidak. Tapi ada seseorang berkata, Anda tahu? Mereka memasang skrin di dalam penjara Sdeteiman untuk menghalang pandangan kamera daripada melihat penderaan seksual yang berlaku di sebalik skrin tersebut. Betul. Jadi anda langsung tak ada rakaman tentang sebarang penderaan seksual yang berlaku. Jadi seseorang mendakwa bahawa di sebalik itu berlaku penderaan seksual, tetapi anda tidak mempunyai sebarang bukti sebenar tentang perkara itu. Jadi ini hanyalah satu pembalikan. Ya, satu pembalikan. Apa yang berlaku ialah, dan kita dapat lihat perkara ini, golongan progresif melakukannya, Hamas juga melakukannya. Apa sahaja yang mereka lakukan kepada anda, mereka akan menuduh anda melakukannya kepada mereka. Dan itulah yang sedang berlaku. Ya, betul. Dan dari segi waktunya, saya gembira awak bangkitkan perkara itu. Ia sangat signifikan. Tapi itulah The New York Times. Mari kita bincangkan, Alex. Kita sedang berada dalam musim pilihan raya di Israel. Dan sekarang, kita akan lihat bagaimana ia akan berkembang sepanjang minggu ini. Tetapi ada rang undang-undang untuk membubarkan Knesset dan mengadakan pilihan raya. Ia masih akan mengambil masa 90 hari lebih kurang. Parti ultra-ortodoks berkata mereka telah hilang kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Anda mempunyai Ofrakats, gabungan Perdana Menteri Netanyahu yang mengemukakan rang undang-undang pada hari Rabu lepas untuk membubarkan Knesset. Kita tahu pilihan raya mesti diadakan selewat-lewatnya pada bulan Oktober mengikut undang-undang. Jadi sekarang kita berada pada bulan Mei. Jadi anda ada bulan Jun, Julai, mungkin pada suatu masa Ogos, September. Kemungkinan besar ia akan berlaku pada awal September jika rang undang-undang ini diluluskan. Adakah terdapat perbezaan besar antara Oktober, September? Atau adakah ini seperti Perdana Menteri Netanyahu berkata, ini adalah masa yang paling sesuai? Saya rasa ada beberapa sebab mengapa Perdana Menteri Netanyahu mungkin mahu pada ketika ini untuk mengadakan pilihan raya yang sebenarnya hampir 2 bulan lebih awal, betul? Pilihan raya dijadualkan pada 27 Oktober. Jika pilihan raya ini diadakan, ia mungkin akan berlangsung pada awal September, iaitu sekitar cuti Rosh Hashanah, mungkin betul-betul sebelum Rosh Hashanah.
Dan mungkin ada beberapa sebab mengapa bagi Perdana Menteri ini adalah situasi yang lebih baik. Pertama sekali, seperti yang Anda sebutkan, kita kini mulai memasuki musim pilihan raya. Jadi apa yang kita mulai lihat? Kita melihat wacana menjadi sangat toksik. Kita mulai melihat papan iklan toksik dan mengerikan didirikan. Dan Anda tahu, berapa lama negara perlu berdepan dengan perkara ini adalah sesuatu yang perlu difikirkan. Mungkin ada kelebihan besar jika kita kata, mari kita terus hadapinya dan selesaikan pilihan raya secepat mungkin, betul? Supaya kita hanya perlu menghadapi situasi ini selama 90 hari lagi dan bukannya 150 hari lagi. Jadi, apa sahaja yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan perkara ini dengan lebih cepat? Ia mungkin memberi sedikit kelebihan kepada Perdana Menteri dari segi lawan-lawannya menyusun semula strategi. Anda mungkin akan melihat beberapa parti baharu cuba mendapatkan perhatian. Tambahan 50-60 hari itu boleh memberi lebih masa kepada parti baharu untuk mendapatkan lebih banyak undi. Jadi Perdana Menteri mungkin sedang melihat peta politik semasa dan berkata, Anda tahu, mari kita selesaikan perkara ini. Sekarang untuk Haredim, betul, parti-parti ultra-ortodoks ini mereka sedang menerima kritikan hebat daripada orang ramai berkenaan isu keseluruhan undang-undang kerahan tentera. Dan mereka sedang mencari jalan supaya golongan muda mereka dapat mengelak daripada berkhidmat dalam tentera. Sekarang saya rasa seluruh negara kecuali golongan Haredim bersatu dari kanan hingga kiri bahawa setiap lelaki yang layak mesti diwajibkan berkhidmat dalam tentera. Bagaimana boleh berlaku bahawa setengah askar, terutamanya askar-askar agama lain dari komuniti agama nasional, komuniti Dati Lumi, berkhidmat selama 300-400 hari dalam operasi tempur di barisan hadapan? Dan lelaki-lelaki agama lain ini hanya duduk di rumah. Sebenarnya, kami baru saja membaca dalam bahagian Taurat minggu ini, bahagian Bamidbar, tentang pengiraan dan seluruh tujuan pengiraan itu ialah bahawa setiap lelaki berumur 20 hingga 60 tahun perlu keluar menyertai tentera, betul? Dan itu adalah kewajipan dalam Taurat. Jadi hakikat bahawa para sarjana Taurat itu tidak pergi, ia memang tidak mendapat sambutan daripada orang ramai. Jadi mereka sedang menerima tekanan yang sangat-sangat hebat. Apa yang mereka perlukan? Mereka perlukan penyokong mereka keluar mengundi seramai mungkin supaya mereka boleh menjadi penentu dalam kerajaan yang akan datang. Sekarang, bagi mereka lebih suka bergabung dengan Netanyahu kerana Netanyahu memerlukan mereka untuk berkhidmat dan mempunyai kerajaan yang stabil. Kerana secara ideologi, saya pasti Netanyahu lebih suka memerintah dari haluan tengah. Masalahnya ialah parti-parti tengah dan kiri tidak stabil dan mereka akan mengubah tuntutan mereka di tengah-tengah perjanjian gabungan. Parti-parti ultra-ortodoks, mereka agak telus tentang apa yang mereka perlukan atau tuntut sejak awal. Dan Perdana Menteri Netanyahu telah berjaya menguruskan tuntutan mereka. Itulah sebabnya kerajaan ini hampir bertahan sehingga tamat tempohnya. Jadi Anda tahu, mereka boleh memilih untuk menjadi pihak yang dipersalahkan. Dan Netanyahu mungkin sebenarnya lebih suka jika mereka yang dipersalahkan kerana menyeru pilihan raya awal di sini. Ini semua adalah politik pilihan raya, penentuan kedudukan dan muslihat. Tetapi saya rasa Perdana Menteri mungkin melihat beberapa manfaat sebenar jika mengadakan pilihan raya awal. akan bersambung. Pastikan anda terus mengikuti dan semak jns.org untuk semua liputan pilihan raya yang telah pun bermula, menonjolkan parti-parti dan semua wakil yang mungkin akan dipilih ke Knesset yang seterusnya pada musim luruh ini. Dan jika anda lihat apa yang akan berlaku pada pilihan raya seterusnya ini. Jadi sudah tentu, yang paling utama ia adalah referendum ke atas Netanyahu. Terdapat beberapa orang yang menyokong Perdana Menteri yang percaya bahawa tiada sesiapa yang boleh menguruskan perang ini dengan lebih baik. Pertama sekali ketika Biden memegang jawatan dan kemudian terutamanya ketika Trump memegang jawatan, dan bahawa anda perlukan tokoh ini pada ketika ini, bahawa tiada siapa yang setanding dengan Netanyahu. Itu di satu pihak. Dan di pihak satu lagi, ada orang yang berpendapat, anda tahu, 7 Oktober berlaku semasa beliau memegang jawatan. Tiada pertanggungjawaban di sini. Ini adalah bencana terburuk dalam sejarah negara moden, khususnya sekurang-kurangnya sejak tahun 1973. Tiada pertanggungjawaban, tiada suruhanjaya siasatan. Dan sebelum 7 Oktober lagi, beliau sudah pun berkuasa. Sekarang beliau hampir 20 tahun memegang jawatan dan dalam sebuah demokrasi. Maksud saya, tiada pemimpin demokratik di dunia yang berkuasa lebih lama daripada Netanyahu.
dan 20 tahun adalah terlalu lama. Dan orang ramai hanya fikir bahawa anda perlu beralih kepada yang seterusnya tanpa mengira apapun. Mereka tidak mahu beliau menjadi Perdana Menteri pada 7 Oktober. Dan terutamanya selepas 7 Oktober, mereka tidak mahu beliau menjadi Perdana Menteri. Dan mereka hanya mahu beliau disingkirkan dengan apa cara sekalipun. Jadi itu isu pertama. Ia hanyalah satu referendum mengenai Netanyahu. Yang mana sebenarnya itulah isu yang sama dalam 5 pilihan raya berturut-turut dalam 5 tahun sebelum kerajaan ini, hanya satu referendum mengenai Netanyahu. Tetapi bahagian kedua daripadanya ialah siapakah rakan-rakan gabungan itu. Jelas bahawa Naftali Bennett yang baru sahaja bergabung dalam satu parti dengan Yair Lapid dan dua rakan politik ini telah bersekongkol untuk bekerjasama. Ini sudah kali ketiga. Mereka melakukannya pertama kali pada tahun 2012 saya rasa dengan menolak parti-parti sayap kanan memaksa Netanyahu memerintah bersama pihak kiri. Mereka melakukannya pada tahun 2021 apabila Naftali Bennett muncul sebagai Perdana Menteri sebagai sebahagian daripada perjanjian giliran dengan Yair Lapid. Dan sekarang mereka melakukannya lagi. Jadi Netanyahu menuduh atau mencadangkan bahawa jika Bennett dan Lapid berjaya membentuk kerajaan, satu-satunya cara mereka boleh melakukannya adalah bersama parti-parti Arab yang pernah bekerjasama dengan mereka sebelum ini. Dan itu adalah kali pertama dalam sejarah Israel bahawa terdapat parti yang mengaku dirinya anti-Zionis dibawa masuk ke dalam kerajaan. Dan satu-satunya sebab parti Arab itu dibawa masuk ke dalam kerajaan adalah untuk menyingkirkan Netanyahu. Jadi mereka pada dasarnya telah melangkaui garis merah politik bertentangan dengan apa-apa nilai lain yang dipegang oleh rakyat Israel. Kerana mereka fikir bahawa mempunyai Netanyahu sebagai Perdana Menteri adalah bahaya yang lebih besar kepada negara atau bahaya yang lebih besar kepada ego mereka berbanding mempunyai parti Arab dalam kerajaan. Jadi mereka duduk bersama parti Arab itu. Jadi pada dasarnya di satu pihak Netanyahu berkata kalau anda mengundi Bennett, anda sebenarnya mengundi untuk membenarkan parti Arab berada dalam kerajaan. Dan di pihak satu lagi Netanyahu pula duduk bersama golongan Haredim. Dan jika Netanyahu, parti-parti Haredi dan golongan agama nasional berjaya mendapat 61 kerusi atau lebih, maka Netanyahu akan membentuk kerajaan sayap kanan itu sekali lagi. Dan dia akan duduk bersama golongan Haredim. Jadi pada dasarnya ia diringkaskan kepada pilihan raya antara orang Arab dalam kerajaan dan golongan Haredim dalam kerajaan. Jadi inilah dua isu utama. Sekarang hampir tiada platform di sini, tiada parti yang berkata baiklah inilah perkara yang saya akan lakukan dalam 5 tahun akan datang. Sebenarnya tiada perbezaan pendapat tentang bagaimana perang itu harus dijalankan dari sekarang hingga ke penghujung perang itu, apapun bentuknya. Sebenarnya, tiada perbincangan tentang sama ada negara Palestin perlu diwujudkan atau tidak. Kerana pada ketika ini, malah golongan kiri yang sebelum ini menyokong penubuhan negara Palestin pun mengakui bahawa tiada cara untuk membentuk negara Palestin pada masa ini. Jadi, tiada isu sebenar. Apa yang anda undi adalah sama ada Netanyahu atau tiada Netanyahu dan sama ada orang Arab dalam kerajaan anda atau Haredim dalam kerajaan anda. Sangat menarik dan kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Kita baru sahaja bermula di sini, kita akan lihat bagaimana undian itu berlangsung minggu ini. Dan jika benar, kita menuju ke arah pilihan raya awal. Pada masa yang sama, kita masih ada gencatan senjata di Gaza, lebih kurang. Duta Besar AS ke Israel, Mike Huckabee, minggu ini berkata bahawa Israel mungkin terpaksa melucutkan senjata Hamas sendiri ketika semakin banyak petanda muncul. Kumpulan pengganas Islam itu sedang mengukuhkan semula kawalannya ke atas Gaza. Kita sudah berkali-kali membincangkan perkara ini. Hamas berkata mereka tidak akan melucutkan senjata. Siapa yang sebenarnya akan melucutkan senjata itu? Saya tidak tahu. Mungkin akhirnya satu-satunya pihak yang sanggup melakukannya ialah IDF. Jika itu berlaku, satu perkara yang saya harap, doakan dan tegaskan mesti turut disertakan ialah dunia tidak boleh mengecam Israel kerana melakukan apa yang mereka sendiri tidak berani lakukan, iaitu menumbangkan Hamas. Jadi, jika Israel akhirnya menjadi satu-satunya pihak yang sanggup melakukan apa yang semua orang setuju mesti berlaku demi masa depan Gaza, maka saya hanya berharap dunia akan berterima kasih kepada Israel dan bukannya mengecam mereka. Jadi persoalannya, di manakah kedudukan Amerika Syarikat dalam semua ini jika Duta Huckabee mengatakan Israel perlu bertindak sendirian? Adakah beliau memberi bayangan bahawa Presiden Trump sudah cukup dengan Gaza dan sedang menumpukan pada perkara lain?
Apa yang boleh kita tafsirkan daripada komen-komen Duta Huckabee ini? Jadi pelan 20 perkara yang telah dibentangkan oleh Presiden Trump menyatakan dengan jelas bahawa selain daripada membebaskan tebusan, Hamas juga perlu melucutkan senjata. Apa yang dikatakan oleh Duta Huckabee adalah apa yang semua orang tahu, bahawa satu-satunya kuasa yang mungkin boleh melucutkan senjata Hamas ialah IDF. Hamas tidak akan secara sukarela meletakkan senjata mereka. Mereka sedang berada dalam mod bertahan. Senjata mereka adalah apa yang mengekalkan kawalan mereka ke atas penduduk. Dan satu lagi perkara yang semakin jelas ialah, dan mungkin ini sangat bertuah untuk Israel, bahawa tiada tentera lain di seluruh dunia yang sanggup dan mampu untuk melucutkan senjata Hamas. Satu-satunya negara yang mahu menghantar tentera ke Israel untuk menjadi sebahagian daripada pasukan penstabilan antarabangsa ini ialah Turki. Dan apa yang Turki harapkan untuk lakukan sebenarnya adalah menghalang pelucutan senjata Hamas. Mereka kata, mari kita masuk dan dapatkan kedudukan kita sendiri di sini. Pada dasarnya, itu akan mengukuhkan kehadiran tentera Hamas di Gaza. Jadi Israel telah mengveto perkara itu. Israel kata, tidak akan ada tentera Turki di dalam jalur Gaza. Jadi tiada negara lain yang sanggup dan mampu. Indonesia pernah mencadangkan untuk menghantar tentera, tetapi sudah pasti tidak akan ada misi untuk melucutkan senjata Hamas. Mereka tidak mahu terlibat dalam pertempuran dengan Hamas. Mereka mungkin hanya akan berada di sana untuk memantau dan mengawasi penyaluran bantuan kemanusiaan. Jadi IDF adalah satu-satunya pihak, satu-satunya entiti seperti yang dikatakan oleh Huckabee. Satu-satunya entiti yang sanggup melakukannya hanyalah IDF. Tetapi sekali lagi, saya rasa kita telah bincangkan perkara ini minggu lepas. Persoalannya ialah apa keuntungan jika IDF masuk ke Gaza sekali lagi. Sekarang ini, anda mempunyai situasi di mana pelan 20 perkara mengambil tanggungjawab terhadap apa yang berlaku di Gaza daripada negara Israel. Tidak banyak tekanan diplomatik atau tekanan antarabangsa ke atas Israel pada masa ini. Tiada tajuk utama setiap hari mengenai situasi di Gaza. Dan itu adalah perkara yang baik untuk Israel kerana jika anda mula mendapat tajuk utama itu sekali lagi, apa yang akan berlaku? IDF masuk, Hamas bersembunyi di kalangan penduduk awam. Pertempuran berlaku. Tiba-tiba, anda mula mendengar laporan baharu tentang peningkatan jumlah kematian di jalur Gaza. Laporan jumlah kematian yang tidak dapat disahkan mendakwa wanita dan kanak-kanak sedang dibunuh. Dan kemudian anda mendapat semua tajuk utama ini. Dan kemudian anda dengar orang Eropah dan yang lain bercakap tentang memboikot Israel dan kemungkinan sekatan senjata, yang mana Israel sebenarnya tidak mampu untuk hadapi. Kemudian anda berdepan dengan situasi di mana ICC, Mahkamah Jenayah Antarabangsa, mungkin mula memperbaharui waran tangkap, sesuatu yang Israel tidak mahu. Dan pada masa yang sama, anda akan menggerakkan askar-askar. Maksud saya, inilah ancaman terbesar. Anda berdepan dengan jalur Gaza yang dipenuhi perangkap. Dan kemudian apa keuntungannya? Jika anda melucutkan senjata Hamas, sudah tentu. Adakah itu menghapuskan ancaman? Ia menghapuskan ancaman. Adakah anda akan dapat menghapuskan semua senjata dari Gaza? Tidak, anda tidak akan pernah jumpa semua senjata. Jadi, dan bolehkah anda menghapuskan ideologi itu? Tidak. Anda tidak akan dapat menghapuskan ideologi itu. Orang-orang ini telah dicuci otak sepenuhnya. Jadi soalnya ialah, jika anda masuk dan anda melemahkan mereka lagi, maksud saya, mereka sudah pun tidak mempunyai roket yang boleh menghukum masyarakat Israel seperti sebelum ini. Dan kedudukan tentera Israel juga berbeza. Israel mengawal 53% daripada jalur Gaza. Jadi katakanlah IDF masuk, mereka melucutkan senjata Hamas. Apa yang akan berlaku pada keesokan harinya? Pada keesokan harinya, Israel akan diminta untuk berundur dari 50% lagi kawasan jalur Gaza yang mereka kawal. Sesuatu yang Israel mungkin tidak mahu lakukan. Dan kemudian, komuniti antarabangsa akan mencurahkan berbilion-bilion dolar ke Gaza untuk membina semula jalur Gaza. Dan itu akan menjadi ganjaran kepada mereka. Mereka akan mendapat Gaza yang lebih baik daripada sebelum 7 Oktober. Kenapa mereka layak mendapat itu? Jadi sekarang anda ada situasi di mana mereka telah kehilangan 50% tanah dan kehilangan tanah adalah satu-satunya bahasa yang mereka faham. Seperti jika anda membunuh pengganas Hamas, anda menjadikan mereka syahid. Itu satu penghormatan besar dalam masyarakat dan cara masyarakat itu dicuci otak dan diajar. Satu-satunya perkara yang mereka faham sebagai satu penghinaan ialah apabila mereka kehilangan tanah. Sekarang ini Israel mengawal separuh daripada tanah mereka. Jadi Israel patut masuk dan menjadikan lebih ramai daripada mereka syahid supaya tanah itu dapat dikembalikan dan berbilion dolar dapat dicurahkan.
langsung tidak masuk akal. Apa yang masuk akal ialah membina semula Gush Katif. Itu akan masuk akal mengikut logik itu. Saya rasa apa yang paling masuk akal ialah mewujudkan keadaan di mana, dan kita dah bincang banyak kali pada awal perang, di mana rakyat Gaza sendiri mahu keluar. Betul? Jadi kalau anda mula melaburkan berbilion-bilion dolar untuk membina semula bagi mewujudkan sesuatu seperti Riviera di Mediterranean, seperti yang diperkatakan oleh Jared Kushner atau yang lain, maka mereka akan ada semua insentif untuk terus tinggal di situ. Jika jelas bahawa berbilion-bilion dolar itu tidak akan disalurkan untuk membina semula kawasan yang musnah ini, apa yang anda harapkan ialah akan ada gelombang besar bantahan awam supaya mereka dibenarkan keluar. Jadi saya rasa keadaan untuk menggalakkan penghijrahan secara sukarela ini adalah lebih baik dalam situasi sekarang berbanding jika Israel benar-benar masuk dan tanda petik menyelesaikan tugas itu. Sekali lagi, secara teknikalnya, gencatan senjata pada hujung minggu, walaupun Israel menumpaskan komander tentera tertinggi Hamas, iaitu ketua sayap tentera Hamas sebenarnya. Ini berlaku dalam satu serangan tepat di Bandar Gaza pada hari Jumaat yang lalu. Al-Din Al-Qaddad ialah namanya. Al-Din Al-Qaddad, salah seorang arkitek pembunuhan beramai-ramai 7 Oktober. Adakah dia ketua atau ketua baharu? Saya tahu Israel telah menumpaskan komander-komander tertinggi dalam apa yang dipanggil sayap tentera Hamas itu. Kita tahu sebenarnya tiada perbezaan antara apa yang dipanggil sayap politik dan sayap tentera. Israel masuk semasa gencatan senjata dan menumpaskan ketua ini, sama seperti Israel beroperasi di Lebanon di bawah keadaan gencatan senjata. Menumpaskan. Al-Haddad mengambil alih jawatan daripada Muhammad Sinwar yang merupakan abang kepada Yahya Sinwar. Jadi ini adalah jawatan yang sangat tinggi. Dan anda boleh lihat di sini sekali lagi bahawa definisi gencatan senjata kini berbeza daripada apa yang pernah digunakan pada masa lalu. Pada masa lalu, maksud gencatan senjata ialah pengganas boleh melancarkan roket ke arah Israel dari semasa ke semasa dan Israel akan ditahan daripada bertindak balas. Dan di sini Israel sangat proaktif walaupun semasa apa yang dipanggil gencatan senjata untuk menghapuskan pengganas. Mereka melakukan ini di dalam Gaza. Mereka juga melakukan ini di dalam selatan Lebanon. Sekarang ada juga perbincangan bahawa Israel mungkin akan menyambung semula operasi di selatan Lebanon. Saya rasa ini tidak mungkin berlaku. Kami baru sahaja mendengar laporan bahawa Israel dan Lebanon telah bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata sementara selama 45 hari. 5 hari? Betul? Dan sekali lagi, apa maksud gencatan senjata? Sebenarnya, IDF masih beroperasi dan IDF juga sedang diserang oleh Hizbullah. Jadi, gencatan senjata bermaksud konflik tahap rendah, operasi bersasar oleh Israel. Sekarang ini, pihak Lebanon masih menembak ke arah bandar sempadan Israel, tetapi mereka tidak menembak peluru berpandu jarak jauh ke Haifa atau ke Tel Aviv. Jadi, Anda ada situasi yang masih berlarutan pada tahap rendah. Jadi itulah yang telah dipersetujui oleh Israel dan Hizbullah melalui satu perjanjian dengan Lebanon yang bukan Hizbullah. Hizbullah sebenarnya bukan pihak dalam perjanjian itu, tetapi pada dasarnya ada persefahaman bahawa serangan bersasar Israel pada tahap rendah serta beberapa serangan peluru berpandu jarak dekat akan berterusan dalam jangka masa pendek. Tetapi Anda tidak akan melihat kembalinya pertempuran sengit ini. Dan persefahaman di sini ialah Hizbullah telah berundur bukan sahaja ke kubu kuat mereka di Beirut seperti di kawasan pinggir bandar yang dipanggil Dawiyah, dan Israel telah menyerang dengan sangat hebat di dalam Dawiyah. Tetapi kini ada kepercayaan bahawa Hizbullah sedang memindahkan ibu pejabatnya ke kawasan kejiranan Sunni di Beirut. Jadi adakah Israel kini mahu mula menyerang di dalam kawasan Sunni di Beirut dan melakukan lebih banyak kemusnahan kepada ibu kota Lebanon? Itu adalah satu persoalan besar. Jadi Anda tahu, saya rasa ada hujah yang kukuh di sini bahwa Israel tidak akan memperbaharui operasi ketenteraan besar sama ada di Gaza atau di Lebanon. Tetapi sebaliknya mahu mengekalkan status quo baharu ini di mana mereka hanya menyerang apabila perlu. Anda menguruskan situasi ini dengan cara yang benar-benar berbeza daripada sebelum ini. Dan ini adalah strategi sebenar untuk melemahkan ancaman secara berkala, betul? Orang ramai berkata bahawa strategi Israel, iaitu strategi memotong rumput, tidak berkesan. Memotong rumput bukanlah masuk setiap 3 tahun dan hanya membersihkan sedikit semak. Itu bukan memotong rumput. Jika Anda ada halaman, Anda perlu memotong rumput setiap minggu.
Jadi setiap kali Israel melihat pergerakan sama ada di Gaza atau di selatan Lubnan, mereka akan menyerang secara berkala. Dan Anda sebenarnya tidak boleh menghapuskan ideologi-ideologi itu sepenuhnya. Dan Anda juga tidak boleh benar-benar menghapuskan kawalan atau pengaruh mereka ke atas penduduk mereka dengan menggunakan senjata. Kecuali Anda sanggup masuk dengan tentara darat. Dan itu memang berisiko menyebabkan rakyat Israel akan mengalami korban dalam pertempuran tersebut. Alex, kita hampir kehabisan masa, tapi kita sempat berbual sebelum rancangan ini. Anda baru sahaja menghabiskan 2 minggu di Amerika Syarikat. Dan Anda beritahu saya bahwa Anda berjalan-jalan di New York City, berjalan di jalan-jalan New York. Tempat asal Anda, saya rasa New Jersey, New York. Dan Anda kata bahwa orang ramai sangat-sangat bimbang. Anda gunakan perkataan takut mengenai keadaan semasa di Amerika Syarikat di New York. Ceritakan tentang itu jika Anda boleh. Adakah kita bercakap tentang antisemitisme? Adakah kita bercakap tentang tokoh seperti Mamdani di AS? Bagaimana pengalaman Anda semasa perjalanan Anda? Jadi Anda tahu, satu daripadanya ialah rasa yang serta-merta apabila berada di jalanan. Dan saya memang melihat ramai orang Yahudi, Anda tahu, memakai yarmulke, Anda tahu, dengan sangat bebas di jalan-jalan New York. Saya pernah melihat bandar ini kelihatan lebih teruk daripada semasa lawatan kali ini. Seperti semasa COVID, keadaannya jauh lebih teruk. Mungkin setahun setengah yang lalu, saya berada di Bandaraya New York dan Anda boleh lihat lebih ramai pendatang berjalan di sekitar jalan-jalan. Dan atas apa jua sebab, sekarang ini terdapat kurang pendatang di jalanan. Jadi situasinya terasa sedikit lebih tenang. Tetapi apabila bercakap dengan orang ramai dan saya bercakap di pelbagai acara di Upper East Side dan di Scarsdale dan saya menghadiri banyak mesyuarat, berpuluh-puluh mesyuarat dengan saya boleh katakan orang Yahudi terkenal di New York dan mereka memberitahu saya bahawa suasananya sangat cemas. Dan mereka bimbang tentang Mamdani dan dasar-dasarnya. Khususnya terdapat satu peraturan yang telah diluluskan di Bandaraya New York sekarang yang menyatakan bahawa penunjuk perasaan tidak dibenarkan berada lebih dekat daripada 25 kaki dari sebuah sinagog, rumah ibadat Yahudi. 25 kaki. Itu sangat dekat. Maksud saya, itu seperti dari sini ke hujung bilik kawalan. Itu sebenarnya tidak dekat langsung. Maksud saya, itu sebenarnya tidak jauh langsung. Dan Anda tahu apa yang diperlukan untuk seseorang atau sekumpulan orang yang berada 25 kaki jauhnya. Anda tahu, untuk meluru masuk ke dalam sebuah sinagog jika mereka memutuskan untuk melakukannya. Betul? Orang-orang yang sedang membuat protes itu, ia tidak seperti protes reformasi kehakiman di Tel Aviv di sini, di mana Anda ada wanita berumur 70 tahun memegang papan tanda dan berkata, "Bibilek, bla 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 bla." Seperti, dan hanya melakukan gangguan secara lisan dan hanya menyusahkan. Seperti, ini adalah orang-orang yang menyeru kepada intifada. Oke? Dan kita sudah lihat peningkatan jumlah antisemitisme yang ganas. Jadi, dengan meluluskan peraturan ini, apa yang dilakukan oleh bandar adalah berkata, para penunjuk perasaan, Anda dibenarkan untuk berkumpul sehingga 25 kaki dari sebuah sinagog. Maksud saya, sepatutnya jaraknya adalah 150 kaki atau 300 kaki dari sinagog. Atau mereka sepatutnya berkata, Anda tidak dibenarkan untuk membuat protes di mana-mana yang berhampiran sebuah sinagog. Kalau Anda mau protes, proteslah di dataran awam atau taman. Anda tidak boleh pergi protes di luar rumah ibadat, betul? Dan peraturan itu pun tidak terpakai kepada pusat komuniti Yahudi atau sekolah Yahudi, hanya kepada sinagog sahaja. Jadi Anda tahu, mereka boleh berada lebih dekat lagi. Saya nampak satu kumpulan penunjuk perasaan pro-Hizbullah di Brooklyn minggu lepas, berjalan di jalan-jalan kawasan kejiranan Yahudi. Orang Yahudi berdiri di beranda memerhati orang-orang pro-pengganas ini di luar rumah mereka. Jadi saya rasa ini adalah situasi yang sangat-sangat menakutkan. Mungkin keadaannya tidak seteruk di New York sekarang seperti yang kita lihat di London atau di beberapa bahagian lain di Eropa. Tetapi jika Anda lihat bagaimana keadaannya di London, bagaimana keadaannya di Paris, New York juga sedang menuju ke arah yang sama. Jadi saya rasa memang ada banyak kebimbangan. Dan sekarang orang tanya saya, mereka kata, jadi apa yang sepatutnya kita lakukan? Sekarang, saya seorang wartawan. Saya hanya coba memberitahu orang tentang berita, apa yang berlaku, bagaimana untuk mentafsir apa yang sedang berlaku. Tetapi mesej saya ialah sentiasa berwaspada. Bertindaklah dengan bijak dalam soal keselamatan sekarang. Bersikap tegas, berdiri teguh. Jangan biarkan penunjuk perasaan rasa mereka boleh berjaya menyerang sebuah sinagog. Jadi, bijaklah berorganisasi. Bersenjatakan apa sahaja yang Anda boleh.
Ada yang berkata di sesetengah tempat kita boleh bawa senjata api. Saya kata bawa semburan lada. Latih diri dalam pertahanan diri. Faham bahawa anda berada dalam paradigma yang berbeza sekarang. Anda perlu jadi kuat. Tapi satu lagi perkara ialah berbangga. Berbanggalah dengan jati diri anda. Anda tahu, hargai segala usaha yang telah dilakukan oleh Israel untuk berjaya mengatasi musuh-musuhnya di kawasan sendiri dan bertekad untuk berjaya juga mengatasi musuh di tempat Anda berada. Untuk berbangga menjadi Yahudi, teruskan sahaja apa yang Anda lakukan. Dan satu lagi perkara sudah tentu adalah untuk mengajar nilai-nilai Anda kepada anak-anak Anda, betul? Jangan biarkan guru sekolah, pensyarah kolej atau pempengaruh TikTok atau ahli politik mengajar nilai-nilai kepada anak-anak Anda. Satu-satunya orang yang boleh mengajar nilai-nilai Anda kepada anak-anak Anda adalah Anda sendiri. Jadi inilah mesej utama yang saya rasa saya cuba sampaikan kepada orang ramai apabila mereka bertanya apa yang saya fikir mereka patut lakukan. Tetapi saya memang percaya bahawa orang ramai perlu sangat berwaspada dan mereka menyatakan kepada saya kebimbangan besar mereka terhadap situasi semasa. Membimbangkan. Tiada keraguan tentang itu. Kepada saudara-saudari kita di seberang lautan, jaga diri. Dengan itu Alex, selamat kembali. Gembira Anda kembali. Alex Trayman, Ketua Pegawai Eksekutif JNS, Josh Hastin, Koresponden untuk JNS News. Terima kasih kerana bersama kami dalam satu lagi edisi Jerusalem Minute di JNS TV. Pastikan Anda mengikuti semua program hebat yang ditawarkan oleh JNS TV. Berikan kami sokongan istimewa dan langgan saluran kami. Juga layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah dan seluruh dunia Yahudi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan di sebalik CNT di sini yang menjayakan semua ini. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam Jerusalem Minute di JNS TV.